Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Pertama selamanya, marilah sama-sama kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat, kurniaan, rezeki, peluang yang Allah berikan kepada kita dapat sama-sama kita meneruskan kehidupan. Dan alhamdulillah, selamat datang, ahlan wa sahlan diucapkan kepada para penonton sekalian ke channel Roy Hisham Abidin. Mungkin ini kali pertama anda sampai ke channel ini. Terima kasih banyak. Dan terutamanya kepada pelajar tingkatan 2 kita, kaifahalukum, apa khabar? Ustaz doakan agar kesihatan sentiasa diberikan yang baik untuk anda semua. Okey, pada hari ini kita akan sama-sama meneruskan pembelajaran pada pelajaran yang ke-14. Pada yang ke-berapa? 14. Solat berjemaah pengikat hati. Okey, are you ready? Boleh kita mulakan? Jom kita mulakan pelajaran pada hari ini. Pelajaran 14, solat berjemaah pengikat hati. Sebelum kita mulakan pelajaran pada hari ini, sama-sama kita mulakan dengan yang pertama, duduk dengan tertib dan tenang seperti biasa. Duduk dalam keadaan yang paling sempoi, paling seronok untuk kita beralih ilmu. Dan jom kita mulakan dengan baca Ummul Quran Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kita mulakan dengan penerang, doa penerang hati. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian pastikan setiap peralatan kita, setiap apa nama ni, equipment, apa kali Ustaz ulang yang sesuai untuk pembelajaran kita siap diperhidangkan di hadapan para pelajar sekalian. Buat ayat ni macam makan pula kan, lapak ke apa ni. Buku teks, buku teks penting bawa tak depan, insyaAllah boleh rujuk. Nota Ustaz, nota Ustaz. Siapa boleh download, boleh print, boleh tulis, insyaAllah. Okey, buku teks mungkin tak boleh nak conteng, jadi nota boleh conteng. Kemudian apa lagi, buku nota, buku latihan dan sebagainya. Jadi siaplah. Dan seterusnya, jom fokuskan hati, ikhlaskan hati. Jom fokus untuk pelajaran pada hari ini, bidang fiqh, buku teks muka surat 90 hingga 96, pelajaran 14, solat berjemaah pengikat hati tingkatan 2. Are you ready? Bersedia? Jom kita mulakan. Untuk pertama, maksud dan hukum solat berjemaah. Kita mulakan dengan maksud dulu. Maksud bagi solat berjemaah di sudut bahasa iaitulah berasal dari perkataan jama'ah yang bermaksud berkumpul. Maksud apa? Berkumpul. Okey, pertama, maksud jamaah adalah berasal dari perkataan jama'ah yang bermaksud berkumpul. Kemudian istilah, di sudut istilah bermaksud solat makmum bersama-sama dengan solat imam, dengan sekurang-kurangnya seorang imam dan seorang makmum mengikut syarat-syarat tertentu. Istilah solat makmum dulu bersama-sama dengan solat imam. Makmum dulu lah, makmum dengan imam, sekurang-kurangnya seorang imam dan seorang makmum. Maknanya berapa orang ni? 2 orang. Imam seorang, makmum seorang, mengikut syarat-syarat tertentu. Jadi sudut istilah ada berapa poin? 1, 2. 1, 2. Solat makmum bersama imam. Okey, yang pertama. Yang kedua, sekurang-kurangnya seorang imam dan seorang makmum. 3. Mengikut syarat tertentu. Yang pertama solat, yang kedua bilangan, yang ketiga syarat. Solat, bilangan, syarat. 3 benda masuk dalam istilah
3 markah ataupun 2 markah. Jadi cantik lekak. Dapat cantik. Kita teruskan dengan hukum. Hukum bagi individu dan juga komuniti masyarakat. Kita tengok dulu bagi individu, apakah hukum solat berjemaah bagi individu, iaitu sunat muakkad. Makna sunat muakkad, apa yang dimaksudkan dengan sunat muakkad? Sunat muakkad ialah sunat yang dituntut untuk dilakukan. Sunat yang dituntut, sunat yang orang kata dituntut lah. Ayat apa nak abang? Kataan yang digalakkan lah. Yang digalakkan. Waktu lah nak sebut tu. Sunat yang digalakkan. Kemudian bagi komuniti masyarakat, fardu kifayah. Fardu maknanya apa? Wajib. Fardu tu wajib. Kifayah maknanya yang mana orang kata apa? Jika sekelompok masyarakat tu buat solat berjemaah lah, kita sebut solat berjemaah, maka orang lain yang tidak bersolat jemaah di tempat tersebut terlepas daripada dosa. Perkataan lain, maknanya kita buat, orang lain tak payah, ataupun orang lain buat, kita tak payah. Macam tu. Maknanya orang lain buat, terlepas dah orang lain daripada dosa. Jika tidak dilakukan solat berjemaah di suatu tempat, maka apa yang berlaku? Maka berdosalah semua. Berdosalah satu tempat masyarakat tersebut. Jadi fardu kifayah bagi komuniti masyarakat. Dalil solat berjemaah. Dalil solat berjemaah, kita tengok firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan dirikanlah solat dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu semua, yakni berjemaah bersama-sama dengan orang yang rukuk. Jadi daripada ayat ini Imam Al-Qurtubi membawa makna mentafsirkan ayat tersebut, yang bermaksud rukuklah kamu bersama-sama dengan orang yang rukuk. Itu maksudnya apa? Solatlah kamu secara berjemaah. Allah sebutkan, warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ni maknanya apa? Solat berjemaah. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Kemudian daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi-27 darajah, muttafaqun alaih. Yang bermaksud, solat berjamaah lebih afdal daripada solat bersendirian dengan kelebihan berapa? 27 darajat. 27 pahala. Jadi kedua-dua dalil ini menunjukkan bahawa harusnya ataupun digalakkan, sangat dituntut untuk kita bersolat jamaah. Solat jamaah. Kemudian kita tengok yang kedua, syarat menjadi imam. Jadi ramai di kalangan para pelajar semua mungkin dalam hati ataupun dalam jiwa telah tertanam, aku nak jadi imam suatu masa nanti. Nak jadi imam kepada makmum keluarga, contoh kan, izinkan saya menjadi imam kamu. Padu. Tapi yang ni bukan nak cerita tentang imam yang pikat lain tu. Ini nak cerita imam solat ni. Imam solat ni. Jadi syarat menjadi imam solat, yang pertama, nak jadi imam, yang pertama bacaan surah Al-Fatihah kena baca dengan betul. Kalau jenis baca pun mungkin kita boleh sedang lah, kita tahu bahawa mungkin bacaan kita tak berapa nak baik, jadi kita belajar untuk betulkan dan kita belajar untuk elokkan. Kerana apa? Kerana terutama kepada lelaki, satu masa akan menjadi imam kepada keluarga, maka apabila surah Al-Fatihah pun tidak cantik ataupun tidak dibaiki, maka kualiti solat tu akan terjejas. Okey, jadi syarat yang pertama, baca Fatihah dengan betul. Kena betul Fatihah. Yang pertama Fatihah. Yang kedua, imam lelaki bagi semua makmum.
Maknanya imam seorang lelaki, semua makmum lelaki dan perempuan boleh jadi makmum kepada yang lelaki ni, imam lelaki ni. Imam perempuan hanya boleh jika semua makmum perempuan. Jadi bila semua makmum perempuan, tak ada lelaki yang ada di situ, maka bolehlah imam perempuan. Dapat? Cantik. Jadi kalau semua makmum ada situ perempuan, seorang lelaki, dia kena jadi imam. Dia kena jadi imam. Dapat? Cantik. Okey. Boleh noh? Tak pasal kita tengok. Yang ketiga, makmum meyakini sahnya solat imam. Ini yang ketiga, syarat menjadi imam. Maknanya makmum yakin yang imam tu layak jadi imam. Faham ni? Sebab ada kalanya yang imam yang tak layak. Imam tak layak. Contohnya, imam tu belum mandi hadas. Faham ni? Imam belum mandi hadas. Dia tahu, makmum ni tahu kawan ni ataupun isteri, suami belum mandi hadas, contoh. Jadi makmum tahu kata imam ni tak sah solat dia sebab dia belum mandi hadas. Maka dia tak boleh nak menjadikan imam tersebut sebagai imam dia. Faham tak ni? Bila dia dah mandi hadas, ambil wuduk dan sebagainya, mungkin imam tak ambil wuduk lagi kan. Jadi bila dah selesai semua, baru makmum yakin dia ni dah tepati syarat sebagai imam, maka boleh jadikan dia sebagai imam. Kalau tak sampai syarat ataupun syarat sah sebagai seorang imam, maka makmum tak yakin, maka tak boleh jadi imam kawan tu. Faham ni? Tiba-tiba kan Allahu Akbar yang belakang, sedap kawan ni baca. Habis baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, habis bagi salam, pusing belakang, sedap baca. Tu tahu tak ambil semayang. Kalau ambil semayang lagi sedap. Alamak, tepuk dai semua. Jangan duk buat cempera gitu. Okey, contohlah tu saja. Okey, yang kedua, ciri keutamaan orang yang dipilih sebagai imam. Yang ni kita nak tengok apakah ciri-ciri yang dipilih untuk menjadi seorang imam. Jadi yang ni ada hierarki dia. Orang kata apa, ada tahap dia. Mula dari pertama, yang kedua, sampailah yang ke-9, yang ke-7 tak salah Ustaz, ataupun 8. Lagi kita tengok. Okey, ciri-ciri keutamaan orang yang dipilih sebagai imam. Yang pertama, apabila terdapat 2 orang ataupun lebih ahli jemaah yang mencukupi syarat imam, yang pertama tadi atas tadi tu, imam boleh baca Fatihah, imam lelaki semua ni, imam memiliki sahnya solat imam. Ada 2 orang ataupun lebih yang boleh jadi imam, maka keutamaan pemilihan imam adalah seperti yang berikut. Yang pertama, dia adalah seorang pemimpin. Kalau di sekolah adanya ketua pengawal, contoh di kalangan makmum tu ada seorang ketua pengawal, dan di kalangan makmum itu ada 2-3 orang ketua pengawal, pendulung ketua pengawal, setiausaha. Siapa jadi imam? Ketua pengawal tu. Boleh tak? Cantik lah. Jadi yang pertama pemimpin, ketua lah, ketua. Yang kedua, imam yang dilantik oleh pemerintah. Jika tiada pemimpin dalam kalangan mereka, kita tengok nak jadi imam ialah orang yang dilantik. Imam di masjid contohnya dilantik. Di surau ada imam surau. Jadi dilantik, maka dia berada di tempat yang kedua sebagai calon menjadi imam. Yang ketiga, tuan rumah. Maknanya tuan rumah apa ni? Jika seseorang tetamu itu pergi menziarahi di rumah saudara dia yang dipanggil tuan rumah tu. Jadi apabila mereka melakukan solat berjemaah, maka siapa yang patut jadi imam? Tuan rumah itu. Tuan imam. Jadi tuan rumah pula dia tolak syekh jadi imam pemain jauh-jauh jadi imam, sedap sikit baca kan, contoh lah kan. Jadi boleh tak? Boleh, tak ada masalah kalau mendapat persetujuan kan. Namun begitu, di orang kata apa, kriteria pemilihan yang paling utama itulah tuan rumah lah. Jadi contoh cerita dia. Yang ketiga, yang keempat, lebih alim dan berpengetahuan. Jika ada 2 orang, 3 orang di kalangan jemaah yang layak menjadi imam, pilih di kalangan mereka jika tak ada pemimpin
jika tak ada imam yang dilantik oleh pemerintah, jika tak ada tuan rumah ni, bukan pi rumah orang ni. Jadi kita nak pilih mana? Orang yang alim, orang yang lebih berpengetahuan, orang yang berilmu. Ada ustaz situ, contoh Ustaz Imam, tak sebenarnya Ustaz Imam, contoh lah kan. Jadi dia orang yang berilmu dan diketahui umum bahawa dia orang yang berilmu, maka dia layak dipilih sebagai imam. Okey, cantik. Yang kelima, lebih fasih bacaan Al-Quran. Jika di kalangan mereka tiada pemimpin, tiada imam dilantik, bukan tuan rumah, alim pun tak apa nak alim sangat, lebih kurang semua kan. Kita tengok pula bacaan Quran dia tu. Kalau bacaan Quran dia fasih, bacaan Quran dia lancang, elok, sebutan dia cantik, maka dia layak jadi imam. Ni duk alham, alham tak boleh lah. Bismillah baca pun tak kena kan. Jadi tak boleh jadi imam. Tak sampai syarat dia. Yang seterusnya lebih warak dan soleh. Lebih warak dan soleh, lebih kepada orang yang ahli ibadah lah, kepada ahli ibadah yang sering melakukan amal ibadah. Jadi berada di peringkat yang ke-6. Kemudian yang ke-7, lebih baik akhlaknya. Jika tiada pemimpin, imam dilantik, tuan rumah tak alim sangat, penduduk baca Quran pun sedang-sedang, insya-Allah boleh lepas kadar baca kan. Lepas tu warak pun tak apa nak warak sangat di kalangan mereka tu. Tengok pula akhlak yang lebih baik. Masya Allah, kawan ni baik kan, nampak jurih ya kan. Nampak jurih ya. Siqah baik dah. Jadi dia layak ditolak menjadi imam. Jadi yang lain dengan setuju lah, kena setuju lah kan. Okay. Seterusnya, lebih bersih badannya dan kemas pakaiannya. Di kalangan mereka ada seorang yang wangi, contoh pakaian dia bersih, kemas pakaian dia, maka dia layak menjadi imam. Dan seterusnya, lebih merdu suaranya. Ini berada di tahap yang ke berapa ni? 3, 6, 9 dah. Tahap yang ke-9. Jadi semua atas tu tak sampai syarat. Tengok pula sedap tak dia baca. Kalau dia baca pun melerek kan, baca pun apa nama ni tak apa nak dengar, sebutan pun tak apa nak jelas, suara pun tak apa nak apa merdu, contohlah kan. Ada seorang ni pula sedap baca dia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, contoh kan, layak menjadi imam. Gitu contoh dia. Dan seterusnya, telah berkahwin. Telah berkahwin. Semua tak sampai juga, tak jumpa juga suara pun tak apa sedap, badan pun lebih kurang, pakaian lebih kurang, akhlak pun lebih kurang. Tengok pula siapa yang dah kahwin. Siapa yang dah kahwin angkat tangan. Contoh lagu tu lah kan. Jadi seorang angkat tangan, saya dah kahwin dah, baru kahwin sebulan. Contoh. Jadi imam bang. Boleh lah tolak. Tak ada masalah. Okey. Jadi, dan yang terakhir, lebih tua. Jadi kita dahulukan orang yang lebih tua sebagai imam kita. Dapat? Cantik. Jadi mungkin di kalangan jemaah itu ada yang lebih tua. Selalu kita orang kata apa, duk setkan dalam minda kita orang lebih tua layak menjadi imam. No. Bukan maksudnya yang tua tak layak jadi imam, tak. Kita kena tengok dulu tahap yang atas-atas tu. Dia pemimpin ke, dia imam dilantik ke, tuan rumah ke, lebih alim ke, bacaan dia okey ke tak, kan, akhlak dia macam mana, suara dia macam mana. Kalau kita tengok pada tua saja tapi bacaan Quran dia tak apa nak betul, tak apa nak fasih, sebutan tak kena, maka dia tak capai syarat untuk jadi imam. Dapat nah? Okey, cantik. Okey, spektrum ilmu. Sebaik-baik solat berjemaah ialah mendapat takbiratul ihram bersama-sama dengan imam. Maknanya nak dapat pahala berjemaah yang sebaik-baik berjemaah. Maka Ustaz nak kata selepas takbiratul ihram tak dapat jemaah tak. Sebaik-baik solat berjemaah, lebih afdal solat berjemaah apabila dapat takbiratul ihram bersama-sama dengan imam. Imam angkat takbir Allahu Akbar, makmum terus ikut Allahu Akbar, maka itu adalah sebaik-baik solat berjemaah.
Antara kelebihan mendapat takbiratul ihram bersama-sama dengan imam selama 40 hari secara berjemaah ialah mendapat jaminan keselamatan daripada api neraka dan keselamatan daripada sifat nifaq. Nifaq yang ada dalam diri, sifat yang orang kata boleh menyebabkan diri menjadi, orang kata apa ni, mengangkat diri, sombong, takbur, riak, ujub, semua tu. Itu antara ciri-ciri sifat nifaq. Okey, mafhum hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi bila berada dalam jamaah solat, maka selama 40 hari berjamaah, maka jaminan keselamatan daripada api neraka dan keselamatan daripada sifat nifaq akan kita perolehi, insya-Allah. Kedudukan imam dan makmum. Yang ni para pelajar kena fokus sikit. Kerana ini amalan seharian kita sampai mati, sampai kita tak ada nanti. Bukan sekadar kita nak belajar untuk periksa saja. Ini adalah untuk kita amal sampailah akhir hayat kita nanti. Jadi fokus, insya-Allah sama-sama kita beroleh manfaat kebaikan. Okey, kedudukan imam yang pertama, cuba tengok gambar. Okey, imam dan seorang makmum yang sama jantina. Okey, kita tengok dulu yang laki ni. Yang laki ni ada seorang imam, maka makmum dia duduk di belakang sikit. Di belakang sikit. Dapat? Cantik. Kemudian yang perempuan, tengok. Perempuan imamnya, kemudian makmumnya lebih sikit. Maknanya kalau kita tengok pada kaki, kedudukan kakinya, kaki makmum ni, kaki imam lah, kaki imam, makmum dia lelaki duduk di belakang tumit. Macam tu lebih kurang. Tapi kalau makmum imam perempuan, imam perempuan, kaki makmum perempuan duduk di tengah-tengah ataupun antara, orang kata apa, tengah-tengah ibu kaki, ibu tapak kaki ni. Jadi macam tu contoh dia. Dia tak duduk di belakang kalau lelaki macam ni, kalau perempuan duduk macam ni. Boleh dapat kedudukan dia yang pertama. Yang kedua, sekumpulan makmum lelaki sahaja. Ini biasalah ni, makmum di hadapan, imam di hadapan dan makmum di belakang imam. Baik, cantik. Kemudian imam perempuan dan 2 orang makmum. Yang ni kita tengok sikit. Mungkin lelaki tak biasa, perempuan mungkin biasa, lelaki mungkin jarang nampak. Okey, tengok imamnya berada di tengah, makmum berada di kanan dan kiri, kaki makmum berada di tengah-tengah tumit imam. Macam tadi saya tunjuk. Ni apa nama ni, tapak kaki imam perempuan, tapak kaki makmum perempuan berada di tengah tumit. Ni tumit lah, contoh ni kan tumit tengah macam ni. Duduk macam tu. Dapat tak? InsyaAllah boleh nah? Okey, dapat. Kemudian yang keempat, imam dan makmum berbeza jantina, kedudukan yang sama. Maksudnya kedudukan ni depan dan belakang yang sama, cuma perempuan, makmum perempuan lebihkan ke belakang daripada kebiasaan makmum lelaki. Kalau makmum lelaki mungkin duduk di belakang sini sikit, belakang sikit saja. Tapi makmum perempuan kena belakang sikit lagi, ataupun lebih kurang 2 langkah ke belakang. Lebih kurang 2 langkah ke belakang. Jadi kedudukan imam dan makmum yang berbeza jantina macam ni. Kedudukan dia. Boleh? Kemudian imam perempuan dan 3 atau lebih makmum perempuan. Juga macam tadi, cuma berada di kanan dan kiri. Jika kamu perasan gambar ini, apabila 3 orang makmum, kedudukan yang perlu untuk lebihkan seorang lagi, kalau 2 tak apalah kanan kiri, tapi kalau seorang ni, maka digalakkan untuk berada ataupun penuhkan di saf di sebelah mana dulu? Kanan ke kiri? Kanan dulu. Kanan dulu, penuhkan saf kanan dulu. Kita pun macam itulah. Kalau yang lelaki pun, kalau tengok nak masuk dalam saf, nak masuk dalam apa jemaah, tengok belah mana yang berat. Kalau sama-sama berat, belah mana dulu? Pergi kanan dulu. Pergi kanan dulu. Barulah penuhkan kiri. Masuk kanan balik kiri. Macam itulah contoh dia. Okey, yang keenam,
sekumpulan makmum lelaki dan seorang makmum perempuan. Makmum lelaki seperti biasalah, macam ni dekat, selang satu tapak. Perempuan 2 langkah ke belakang, macam tadi juga. 2 langkah ke belakang, barulah buat saf perempuan. Kemudian kita tengok pula pada seorang makmum lelaki dan sekumpulan makmum perempuan. Untuk seorang makmum lelaki, kita buat ataupun amalan dia seperti solat seorang, 2 orang tadilah, imam dengan makmum lelaki sahaja, dan ditambah pula dengan sekumpulan makmum perempuan berada di belakang jemaah lelaki ini. Dapat dah ni? Tengok gambar, faham dah kot. InsyaAllah kita boleh amal. Kedudukan seorang makmum lelaki dan sekumpulan makmum perempuan. Dan yang ke-8, ini kita duk buat selalu dah ni. Ni kita biasa dah. Sekumpulan makmum lelaki dan sekumpulan makmum perempuan. Okey. Jarak antara makmum lelaki dan makmum perempuan itu kita boleh jarak lebih kurang 2 langkah ataupun 1 langkah jika rapat lah, jika rapat 1 langkah, cantik 2 langkah, baru tak sejadah. Macam tu, insyaAllah boleh. Kemudian syarat solat berjemaah, ada syarat dia. Nak solat berjemaah ada syarat dia. Syaratnya apa? Okey, ada berapa tu? 1, 2, 3, 4, 5 syarat solat berjemaah. Ingat, solat berjemaah ada berapa syarat? 5 syarat. Yang pertama, makmum berniat mengikut imam. Makmum berniat mengikut imam. Kalau makmum tidak berniat ikut imam, maka ada tak solat jemaah tu? Tak ada. Jika makmum imam angkat tangan Allahu Akbar, imam duk rasa macam ada orang ikut dia, padahal makmum tak berniat pun nak ikut imam, dapat ada jemaah? Tak dapat. Walaupun imam tu niat jadi imam kepada makmum belakang, yang penting tu makmum tu niat mengikut imam. Dapat? Cantik. Yang kedua, makmum mengetahui pergerakan imam. Makmum tahu imam ni rokok ke, i'tidal ke, sujud ke, duduk antara 2 sujud ke, tahiyat awal ke, tahiyat akhir ke, makmum tahu. Tapi kalau makmum tak tahu, Allahu Akbar, makmum ingat imam rukuk, padahal imam sedang duduk antara 2 sujud, contoh kan. Jadi makmum terlindung dengan tirai ke, dinding ke dan sebagainya, tak nampak, tak dapat pahala berjemaah, tak dapat syarat untuk solat berjemaah. Dapat nah? Cantik. Boleh tak? Kena tahu pergerakan imam. Kemudian kedudukan makmum di belakang imam, iaitu tumit makmum mesti di belakang tumit imam. Mesti di belakang tumit imam. Maknanya kalau duduk sama-sama macam ni, sama-sama macam ni, tak sah, tak dapat solat berjemaah. Solat jemaah dia kena duduk belakang, tumit belakang. Dapat? Cantik. Jadi bukan tumit. Yang ketiga. Yang keempat, pergerakan makmum mengikut semua rukun fi'li imam selepas sempurna pergerakan imam. Maknanya pergerakan makmum ni ikut semua rukun fi'li. Fi'li ni perbuatan, rukun perbuatan. Takbiratul ihramnya, rukuknya, i'tidalnya, sujudnya, doa sujud, tahiyat akhir, sempurna pergerakan. Apabila imam buat, kemudian makmum buat, dapatlah solat jemaah. Contoh, kalau imam rukuk Allahu Akbar, makmum pun baru rukuk Allahu Akbar, dapat jemaah. Tapi kalau imam Allahu Akbar, makmum pun ikut sekali Allahu Akbar dua-dua, siapa ikut siapa? Dia cepat sangat, tak boleh. Dia tak sempurna solat jemaah tersebut. Jadi kena, orang kata bagi sempurna oleh pergerakan imam, pergerakan rukun fi'li ni, barulah makmum buat, baru dah dapat solat berjemaah. Faham tak ni? Jadi makmum jangan kalut sangat. Makmum jangan duk follow rapat, orang kata cucuk bungkuk, cucuk bungkuk macam tu kan. Kalau orang Perlis ni kata, orang Utara ni kata kalau naik kereta tu orang boleh cucuk sangat, cucuk angin, laju. Jangan, pelan-pelan. Imam habis satu, baru kita follow, untuk sempurnakan solat jemaah kita. Kemudian
Jarak di antara saf terakhir di dalam masjid dengan saf pertama di luar masjid tidak boleh lebih 150 meter. 150. Contoh, dalam masjid penuh, dalam masjid dah tak muat dah. Jadi nak sambung solat di luar masjid kena kira tak lebih daripada 150 meter. Kalau lebih daripada 150 meter buat pula saf yang lain, maka tidak sah solat tersebut, solat jemaah tersebut. Dapat nah? Tidak sah solat jemaah tersebut sebab melebihi 150 meter. Boleh? Cantik. Okey, kemudian yang ni pun penting para pelajar sekalian. Yang ni pun penting, kita nak mengetahui tentang makmum muafiq dan makmum masbuk. Apakah yang dimaksudkan dengan muafiq? Apakah yang dimaksudkan dengan masbuk? Jadi kita biasa dengar dah muafiq ni apa, masbuk ni apa. Jadi hari ni kita nak lebih mendalami makmum muafiq ni orang yang macam mana, makmum masbuk ni orang yang macam mana. Okey, jom. Jadi kita nak tahu apakah yang dimaksudkan dengan makmum muafiq. Ialah, okey, kita tengok pada nombor 1 tu nah. Makmum yang sempat membaca surah Al-Fatihah dengan sempurna bersama-sama dengan imam sebelum imam rukuk pada rakaat pertama. Maknanya apabila imam baca selepas habis surah Fatihah mungkin dan imam baca surah pilihan kan, ataupun baca surah pilihan lah terutamanya kan, ataupun mungkin Zuhur dan Asar, imam tak rukuk lagi dan dia mai Allahu Akbar, dia baca surah Fatihah lengkap, surah Fatihah dengan sempurna, dan dia dapat rukuk bersama-sama dengan imam pada rakaat pertama, maka dia dipanggil makmum muafiq. Tepat. Sebelum imam rukuk pada rakaat pertama, dia dan sempat baca surah Fatihah dengan sempurna, maka dia dipanggil makmum muafiq. Makmum masbuk, boleh nah? Makmum masbuk, tadi muafiq. Makmum masbuk ialah makmum yang tak sempat baca surah Fatihah dengan sempurna bersama-sama dengan imam sebelum imam rukuk pada rakaat pertama. Sebelum imam rukuk pada itu syarat yang pertama. Jika sempat rukuk dan tumakninah bersama dengan imam, yang tadi ni nama dia untuk makmum masbuk ialah yang tak sempat baca surah Fatihah. Okey, kita kena tahu dulu. Tak sempat baca surah Fatihah dengan sempurna sebelum imam rukuk pada rakaat pertama, dia tak sempat baca. Jadi dinamakan makmum masbuk. Jika yang kedua kita tengok, jika sempat serukuk dan tumakninah, maknanya apa? Sempat baca subhanallah, sempat sebut subhanallah, ataupun boleh baca masa rukuk, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, dan berhenti sebentar sebelum melakukan rukun yang seterusnya. Jadi dengan sempat membaca subhanallah, jika sempat rukuk dan tumakninah bersama dengan imam, makmum tersebut mendapat rakaat tersebut. Makmum tu dapat rakaat tu. Contoh, kalau imam rukuk, makmum dimai tak sempat baca surah Fatihah, dia masbuk dah ni, dan dia rukuk ikut imam, bila imam bangun dia sempat baca subhana rabbiyal azimi dan juga tumakninah. Tumakninah ni berehat, berhenti sebentar, dia tak kalut. Maknanya kalau imam turun, imam turun lama orang ni, dia baru mai, imam naik, dia tak sempat nak baca dan tumakninah tak sempat, maka dia tak dapat rakaat tu. Tapi kalau dia sempat baca, dia sempat follow, maka dia dapat rakaat tersebut. Faham ni? Makmum masbuk hendaklah sempurnakan rakaat yang tertinggal selepas imam memberi salam. Yang ni cerita dia apabila makmum tersebut dah tertinggal rakaat. Tinggal rakaat. Tinggal rakaat pertama, rakaat kedua. Dan rakaat seterusnya lah. Okey. Jadi makmum masbuk kena sempurnakan rakaat dia selepas imam memberi salam. Dapat? Faham? Faham lah? InsyaAllah. Okay, kalau tak faham mungkin boleh tulis di bawah, saya akan reply lah, insyaAllah jawab yang terbaik. Okey, cuba tengok gambar ni. Tengok gambar ni ada dalam buku teks kan. Gambar ini makmum imam, makmum dua seorang. Okey, yang mana satu makmum muafiq? Mana satu makmum muafiq? Yang dua ke satu? Yang seorang, dua orang ke seorang? Dua orang ke seorang? Okey, kita tengok jawapan dia. Yang pertama, makmum muafiq ialah yang dua tu. Yang dua tu. Dapat?
Sebab dia dapat rukuk bersama makmum, imam. Jadi yang duduk berdiri, duduk angkat takbir ni makmum masbuk lah, sebab dia tak sempat nak rukuk. Sebab ni dah sujud dah ni. Jadi makmum masbuk ialah yang abang seorang tu lah. Jadi dapat nampak cerita dia. Okay, good, ahsantum. Seterusnya, spektrum ilmu sikit. Makmum tidak boleh tertinggal 3 rukun yang panjang, iaitu rukuk dan 2 sujud. Tidak boleh, maknanya kalau imam rukuk, makmum ni duk baca Fatihah lagi. Baca surah Fatihah. Duk baca surah Fatihah lagi. Okey, tak apa. Kemudian imam bangun, kemudian imam sujud. Yang pertama, dia duk baca surah Fatihah lagi ni. Duk baca surah Fatihah lagi. Lepas tu imam bangun, imam sujud, imam bangun pula, maka dia habis rakaat. Dia tak dapat dah rakaat. Dia tak ikut imam dah. Dia dah terkeluar daripada jemaah tersebut. Jadi kalau imam buat rukuk, i'tidal, kemudian imam sujud, dia kemudian si makmum ni rukuk, i'tidal dan sujud, boleh terus ikut imam, maka dia dapat rakaat, maka dia dapat jemaah tersebut. Jadi kalau dia tertinggal 3 rukun yang panjang, iaitu rukuk dan 2 sujud, maka dia terkeluar daripada jemaah solat tersebut. Okey, jika tertinggal, makmum perlu terus mengikut pergerakan imam dan menggantikan rakaat tersebut selepas imam memberi salam. Jika tertinggal, maka dia kena ikut. Bukan dah nak habis dah ni, makmum imam dah nak habis sujud yang kedua dah, maka dia kena ikut imam. Dia kena ikut imam, sebab dia tak boleh dah nak baca surah Fatihah dengan sempurna, maka dia kena gantikan rakaat yang tertinggal tersebut. Maknanya contoh kalau imam sampai-sampai tu imam duk rukuk, imam rukuk ataupun imam tu sujud, dia pun ikut sujud, maka dia ikut imam, tapi dia kena ganti rakaat tu. Dia ikut imam, tapi dia kena ganti rakaat tersebut. Boleh? Okey, seterusnya kaifiat. Kaifiat cara kenapa solat, kaifiat solat bagi makmum masbuk ni. Cara dia apabila diberikan syarat, berikan cara untuk makmum masbuk ni. Sebab apa? Supaya yang pertama, tidak tergesa-gesa mendapatkan rakaat bersama imam. Bila dah jadi makmum masbuk, jangan kalut. Dah jadi masbuk dah, tak apa. Jadi follow je imam. Kalau tertinggal rakaat, maka tambah rakaat. Tak ada masalah, tapi jangan tergesa-gesa, jangan kalut. Okey, bila tak tergesa-gesa tu, macam mana nak buat? Berdiri tegak. Bila sampai berdiri tegak, tengok-tengok imam dah rukuk dah, jangan kalut nak ikut imam. Tak lagi bacaan kita tak sempurna, maka apa yang perlu kita buat? Berdiri tegak. Kalau tak sempat nak rukuk dengan imam, tak apa, relax, chill. Chill kan, tunggu imam naik pula, kita follow untuk rakaat seterusnya. Okey, berdiri tegak, berniat takbiratul ihram dan tumakninah serta terus mengikut pergerakan imam. Okey, dapat untuk makmum masbuk. Tidak memberi salam dengan imam. Ini kaifiat. Cara orang yang makmum masbuk ni, cara kaedah dia, tidak memberi salam bersama-sama dengan imam, sebaliknya berdiri selepas imam memberi salam untuk menyempurnakan rakaat yang tertinggal. Bila imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia tahu kata dia masbuk, dia tahu kata dia tertinggal rakaat, apa yang kena buat? Bangun, tambah rakaat yang dia tertinggal. Jangan duk bagi salam pula, Assalamualaikum warahmatullahi, sama macam imam, padahal dia tak sempurna lagi rakaat dia. Tak sempurna lagi rakaat dia, maka dia kena tambah. Okey, dapat. Tapi kalau dia bagi salam ikut imam, maka batal lah solat dia. Tak cukup rakaat. Yang keempat, menyempurnakan segala rukun solat hingga salam. Bila tambah rakaat, bangun, solatlah seperti biasa hinggalah salam. Boleh? Cantik. Dapat Okey, hikmah solat berjemaah. Apabila main hikmah ni, dia main nak habis dah lah. Lama juga kita memang tajuk ni panjang sikit. InsyaAllah yang penting faham. Ustaz pun tumpang belajar juga ni, insyaAllah. Okey, hikmah solat berjemaah. Solat secara berjemaah dapat, yang pertama, melahirkan masyarakat yang berdisiplin dan patuh kepada arahan pemimpin. Kerana apa? Kerana kita sentiasa melazimi, membiasakan diri untuk mengikut pergerakan imam. Imam melakukan pergerakan, kita kena ikut.
walau macam mana pun imam tu mungkin rokok lama, sujud lama, tidak lama dan sebagainya, kita kena ikut. Jangan duk pergi komplain pula, tu imam ni lama sujud. Kita tengok duk sujud bangkit ke, imam awak lama sangat sujud. Contohlah kan. Kita dah dilatih untuk mengikut pergerakan imam, maka secara tak langsung kita dapat melahirkan masyarakat yang berdisiplin. Itu natijahnya, dan patuh kepada arahan pemimpin. Yang kedua, menyatukan hati umat Islam kerana sentiasa berada solat dalam saf yang teratur. Apabila berada dalam saf, berada dalam barisan solat, maka sebenarnya hati-hati kita sedang bertaut. Hati-hati kita sedang bercantum, bergabung dengan saudara-saudara kita jemaah yang lain sebenarnya, apabila berada dalam saf jemaah. Itu hikmah dia. Yang ketiga, melatih diri menjadi pemimpin yang berkualiti kerana mengikut kaifiat, mengikut kaedah cara solat berjemaah yang betul. Tak boleh pakai ikut suka nak solat jemaah, tak boleh pakai ikut suka, kena ikut hukum, ikut syariat yang telah ditentukan. Jadi bila kita ikut peraturan, undang-undang, kaifiat, maka secara tak langsung melatih diri kita supaya menjadi pemimpin yang berkualiti. Yang keempat, mendapat ganjaran pahala sebanyak 27 kali ganda berbanding solat bersendirian. Ini semua kita tahu sedia maklum, Allahu Akbar, sonok. Dan yang kelima, menjadikan tubuh badan lebih segar dan bertenaga kerana solat berjemaah dapat menyeimbangkan elektronik positif dan negatif dalam badan. Dalam badan kita ni ada cas positif, ada cas negatif. Jadi bila kita solat bermula dengan ambil wuduk, introduction kita solat kita dengan ambil wuduk, kita bersihkan badan kita, kita menyucikan badan kita, tempat solat kita, pakaian kita. Kemudian kita menyembah berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang suci, bersih, dan pergerakan solat kita, rukuk, sujud, i'tidal kita semua tu masya-Allah, semuanya ada hikmah. Dan antara hikmahnya ataupun antara orang kata kajian sains yang dijalankan, solat ini dapat menyeimbangkan jas elektronik yang dalam diri kita, positif dan negatif. Allahu Akbar. Jadi kita nak menyeimbangkan jas tersebut, maka solatlah. Solatlah insya-Allah. Last, adab solat berjemaah. Last nak birah. Jangan khawatir, jangan gusar kalau tak faham, ulang balik video. Kalau Ustaz nak ulang tak larat dah. Okey, adab solat berjemaah. Apa yang perlu kita buat apabila kita nak solat berjemaah? Apa yang perlu kita lakukan sebelum kita nak mengangkat takbir bersama jemaah yang lain? Yang pertama iaitu pastikan pakaian kita dalam keadaan bersih dan tidak berbau. Jangan duk pakai pakaian solat yang seminggu tak basuh. Busuk asyam. Busuk asyam. Macam sebut nama sendiri ya. Dah sebut nama sendiri tu Ruh Hisham. Ni Asyam lain sikit. Jadi pilih pakaian yang bersih. Jangan duk, contoh pakai jubah tengok dari belakang macam ada bintang-bintang bersinar tapi warna hitam, rupanya tak lalat. Tak lalat kan. Pakai telekung ada tak lalat, pakai telekung ada kari, ada gulai, masuk kicap, contohlah kan. Lepas tu pakaian bau hapak lama tak basuh, kot nak spray minyak wangi sikit, gitu kan. Pastikan pakaian kita tidak bercorak. Jangan duk pergi solat berjemaah pakai baju yang ada gambar kartun, contoh Mickey Mouse ke kan, pakai baju Minnie Mouse ke, pakai baju Upin Ipin ke kan, duk ada gambar Upin Ipin di belakang. Orang belakang duk baca Upin dan Ipin inilah dia, duk menyanyi pula. Tengok baju kawan depan tu gambar Upin Ipin, dia nyanyi dalam sembahyang. Itu sebab dia tak boleh pakai baju bercorak. Penuhkan saf, pakai baju kosong. Sebab itu kita ada baju Melayu kan, baju Melayu, baju jubah kita. Okey, jadi pakai pakaian tidak bercorak. Penuhkan saf di hadapan terlebih dahulu. Sebab pahala orang yang berada di saf hadapan adalah lebih banyak daripada orang yang berada di saf yang ke belakang. Okey, rapatkan saf dan luruskan saf. Jangan duduk jauh-jauh, duduk dekat-dekat. Rapat-rapatkan saf insya-Allah.
Namun begitu, di kesempatan inilah mungkin untuk tahun-tahun yang akan datang, mungkin ada yang tengok balik video ni, untuk makluman, masa ini tahun 2021, yang mana dari tahun 2020 negara sedang dilanda pandemik COVID-19, yang mana arahan pemerintah ulil amri yang menetapkan peraturan untuk menjarakkan soft, ini sejarah, menjarakkan soft sebanyak 1 meter antara makmum. Jadi waktu ini solat kita semua adalah berjarak-jarak lah. Jadi mungkin ada 3-4 tahun lagi yang boleh tengok lagi video ni. Nak cerita waktu lah ni zaman COVID-19, solat jemaah ada kuota, tak boleh nak ramai-ramai sangat, dan sampai pernah solat jemaah di apa nama ni, ditangguhkan, bukan ditangguhkan, tidak boleh dibuat jemaah, tidak boleh jemaah ramai-ramai, macam tu. Jadi masa ini kita sedang lalui, tak boleh nak duduk rapat-rapat. Okey. Jadi yang keempat tu nak cerita nantilah bila dah selesai semua, dah keluar daripada musibah ini, kita boleh duduk rapatkan sah balik, insya-Allah. Bertenang dan tidak berkeluh kesah ketika solat. Berkeluh kesah ni maksudnya apa? Tidak bermuram durja. Tidak duk mengumpat imam. Imam ni baca panjang ni, masya-Allah. Imam ni, ya Allah, apa nama seluruhnya baca, kan. Aku dah segi nak main bola kan, contohlah kan, dah tengah duduk lapak ni, aduh bukulah kesal, tak boleh. Jadi kita nak solat jemaah, kita buang ataupun kita amalkan pakai pakaian bersih, tidak bercorak, duduk sah depan, dapatkan sah dan tenang dalam solat. InsyaAllah kita akan dapat pahala berjemaah 27 kali ganda, InsyaAllah. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah selesai juga kita punya perkongsian kita pada hari ini untuk pelajaran ke-14 solat berjemaah pengikat hati. Moga-moga dengan amalan kita untuk sentiasa bersolat jemaah, insya-Allah hati-hati kita akan diikat, dan hati-hati kita akan sentiasa teguh, kukuh, padu, erat sama-sama untuk kita memacu perjalanan kita menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Cantik ayat tu. Cantik ayat tu. Terima kasih kerana menonton. Terima kasih banyak-banyak. Didoakan agar sentiasa beroleh manfaat kebaikan dunia dan akhirat. Tak minta ampun ada kekurangan, kesilapan, kalau ada komen di bawah, Ustaz orang kata apa, alukan sangat. Ada komen, nak share, insya-Allah, alhamdulillah. Dan yang belum subscribe boleh subscribe, dan boleh sama-sama kita kongsi kebaikan dunia dan akhirat. Kita jumpa lagi. Terima kasih banyak kerana menonton. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Bye bye.